Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezeki yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-8. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat, keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka, disebabkan keingkaran dan kedurhakaan yang mereka telah lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah liqa'ana pada ayat ke-7 surah Yunus dapat difahami dengan maksud pertemuan, ganjaran dan seksa kami. Oleh itu ayat ini membawa kepercayaan tentang adanya ganjaran dan seksa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kemudian. Dengan demikian istilah ini dapat difahami dengan kepercayaan kepada hari kiamat. Di sisi lain dengan menyebut kata kami yang maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan pula kepercayaan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya Dia yang memberi ganjaran pada hari itu. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa ayat ini memberi kefahaman bahawa semakin banyak kecenderungan kepada kehidupan dunia, semakin banyak pula kadar pengabaian terhadap kehidupan ukhrawi. Tetapi ini tidak bermakna perlu mengabaikan sepenuhnya kehidupan dunia, kerana terdapat banyak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebar di dunia untuk disyukuri, dan semua nikmat dunia boleh menjadi kemudahan untuk mendapatkan nikmat ukhrawi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hal keadaan orang yang malang di dunia dan di akhirat pada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala susuli pula menyebut keadaan orang yang berbahagia pada ayat yang seterusnya. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-7 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa
Mereka yang tidak percaya atau tidak mengharapkan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat untuk dihisap penghitungan amal dan pembalasan amal kerana mereka memang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka telah merelakan puas dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti kehidupan akhirat dan telah berketetapan hati, mantap dan tenteram dengan kehidupan dunia. Kemudian pada ayat ke-8 surah Yunus, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid menyatakan lagi bahawa mereka yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat dan mereka yang lalai dari ayat-ayat Al-Quran atau tidak mahu memahaminya dan tidak mahu merenungkan isinya, maka mereka yakni golongan kafir akan diberikan oleh Allah pembalasan neraka sebagai tempat kembalinya. Sidang pendengar sekalian, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-7 surah Yunus ini menyatakan bahawa ayat ini masih mempunyai kaitan yang rapat dengan ayat ke-6. Orang yang merenung semua langit dan bumi dan memerhatikan pertukaran malam dan siang, nescaya akan timbul kepercayaan dan beriman akan adanya Tuhan. Kesannya, dia menjadi seorang yang bertakwa. Apabila takwa telah timbul dalam diri, dia akan percaya bahawa kehidupannya bukanlah singgah di sini, dunia sahaja. Tetapi, dia akan mati dan sesudah mati mempunyai harapan akan bertemu dengan Tuhan. Di samping itu, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ketika mentafsirkan ayat ke-8 surah Yunus menyatakan bahawa orang yang tidak mempunyai harapan kepada hari akhirat, tidak percaya bahawa segala perbuatan ketika hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, maka mereka merasakan bahawa tidak ada sama sekali tempat dia bertanggungjawab. Sebab itu, mereka tidak keberatan berbuat dosa. Oleh itu, hujung kehidupan yang selayaknya kepada mereka yang tidak mempunyai kepercayaan adalah neraka. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-7 dan 8 surah Yunus ini menjelaskan bahawa manusia yang sudah tidak memperoleh rahmat, pertama, bertemu dengan Allah bukan menjadi harapan. Kedua, benda kasar, material di dunia benar-benar memberi kepuasan kepada dia. Dan ketiga, dia seperti mati terhadap seruan dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bererti. Kesannya, kesengsaraan dan penderitaan adalah akibat daripada apa yang manusia pilih dan buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini menjelaskan mengenai orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka lebih memilih kesenangan hidup di dunia, malah mereka merasa tenteram dan seronok melakukan perbuatan dosa. Selain itu, ada juga golongan manusia yang enggan mendengar dan menerima bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, malah mengabaikan segala perintah dan larangannya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kesan dan akibat perbuatan orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat dan tidak menghiraukan bukti kekuasaannya, maka tempat selayaknya untuk mereka adalah neraka. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya menanamkan pengharapan yang tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlulah memperbanyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita daripada kalangan hamba-hambanya yang dapat bertemu dengannya di akhirat kelak. Apabila seseorang itu mempunyai harapan yang tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan lebih berwaspada dan takut untuk melakukan sebarang kemungkaran dan dosa apa sahaja, sama ada dosa kecil dan dosa besar semasa di dunia ini. Realiti hari ini, kita melihat bahawa ramai dari kalangan orang Islam yang melakukan kemungkaran dan dosa seolah-olah dosa-dosa itu tidak membawa apa-apa makna.
Oleh yang demikian, ayat ini telah memberi satu gambaran mengenai mereka yang tidak mengharapkan balasan baik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala serta tidak takut kepada janji-janji azab daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan dosa. Mungkin kita tertanya, mengapa wujud orang yang tidak menaruh harapan untuk bertemu dengan Allah? Ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat hati mereka dari mempunyai perasaan pengharapan itu. Ini bermakna mereka ini golongan yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka daripada menerima hidayah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka. Dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Selain itu, Ibnu Katsir rahimahullah melalui kitab tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Hasan Al-Basri. Demi Allah, tidaklah mereka menghias dunia dan tidak juga mengagungkannya berlebih-lebihan terhadapnya sehingga mereka redha dengannya, sedangkan mereka lalai dari ayat-ayat Allah yang kauniyah berupa alam ciptaannya. Mereka tidak memikirkannya, begitu juga terhadap ayat-ayat syariatnya. Mereka tidak melaksanakannya. Sesungguhnya tempat kembali mereka pada hari kiamat adalah neraka sebagai balasan atas dosa-dosa, kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan di dunia, ditambah dengan kekafiran mereka kepada Allah, Rasulnya dan hari akhirat. Di samping itu, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili melalui kitabnya Tafsir Al-Munir menyatakan bahawa ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini menyebut mengenai orang yang tidak mengharap dan tidak menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti untuk dihisap dan diberi balasan atas perbuatan. Kerana keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, mereka lebih senang dengan kehidupan dunia berbanding akhirat. Kerana kealpaan mereka akan akhirat, mereka tenteram dan nyaman hidup di dunia mengikuti syahwat, kenikmatan dan keindahan dunia. Mereka lupa akan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah ataupun syariah. Tidak mahu berfikir tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah dan juga tidak mahu menjalankan ayat-ayat Allah yang syariah. Mereka yang disebutkan itu, tempat kembali dan tinggal mereka adalah neraka, yang menjadi persinggahan mereka terakhir nanti, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan di dunia, berupa dosa dan kesalahan, di samping kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada hari akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini ialah pertama, setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sentiasa berdoa dan mengharapkan adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sentiasa berdoa dan yakin bahawa setiap manusia akan bertemu dengan Allah, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal soleh serta takut untuk melakukan kejahatan, kemungkaran dan dosa serta melanggar perintahnya. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa semua nikmat yang diperolehi di dunia, seperti harta kekayaan, pangkat kedudukan serta keturunan yang ramai, semua itu menjadi jambatan untuk ke syurga serta dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dimanfaatkan ke jalan yang benar. Namun, apabila sebaliknya, semua nikmat tersebut menjadi jambatan untuk ke neraka kerana telah menjauhkan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa memerhatikan ayat-ayat Allah yang berupa ancaman neraka apabila melakukan kemungkaran, agar hati kita terdidik untuk menjauhi segala larangannya serta dapat menghidupkan hati agar sentiasa gerun terhadap akibat buruk yang bakal diperoleh di akhirat kelak.
Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.